Kota Melaka ingin minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan bagaimana sasaran dasar agro makanan negara 2.0 boleh membantu pencapaian pembangunan sektor penternakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua dan Kota Melaka. Pada masa kini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang melaksanakan setiap plan yang dirangka daripada 2021 hingga 2030. KPKM telah menggariskan 5 strategi utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan pertumbuhan lanjutan dalam industri ternakan ayam itik. Dan sekarang ia berjalan dengan lancar dan sedang berlaku pemulihan. Yang kedua, menambahkan bilangan ternakan ruminan. Yang ketiga, memudahkan kebolehcapaian pasaran sub-industri ruminan kepada usahawan baru. Yang keempat, mengurangkan dan mengawal kehilangan ternakan akibat penyakit. Yang kelima, mengurangkan pergantungan kepada bahan makanan ternakan import. Ini masih jauh terkebelakang, sedang diusahakan. Bagi mengukuhkan 5 strategi, dasar dan 2.0 telah menetapkan 16 plan strategi yang mempunyai matlamat utama. Pertama, memudah cara menaik taraf sistem reban terbuka kepada sistem reban tertutup dan membangun serta mempromosi produk ayam itik di pasaran tempatan dan akses ekspor dengan sasaran SSR 140% bagi daging ayam itik dan 123% bagi telur. Ini sasaran. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan sistem integrasi ruminan kelapa sawit dan peningkatan insentif keuangan bagi menaikkan segala program pembiakan stok ruminan intensif dengan sasaran SSR 50% bagi daging lembu dan 100% bagi susu segar. Mengurangkan pergantungan kepada import bahan makanan ternakan melalui pelaksanaan R&D bagi mengenal pasti bahan makanan yang ekonomik serta menetapkan kualiti dan kuantiti PKC sebagai sumber alternatif bagi makanan ternakan. Ini daripada rong sawit. Antara program yang telah dilaksanakan, skim rezeki ternakan ruminan dan unggas yang bertujuan untuk membantu penternak kecil bagi menambah sumber pendapatan. Yang kedua, program peningkatan ruminan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi asas ternakan ruminan pedaging. Yang ketiga, program pembangunan industri tenusu ianya berkembang dan ia diusahakan oleh seperti Farm Fresh, Evergreen di Keningau, Desa Ketel Kundasang dan juga di Kuching. Dan ternakan susu ini memang sedang berkembang dan mendapat sambutan. Pembangunan taman kekal pengeluaran makanan seperti di Keluang, program agropreneur muda yang bertujuan untuk membantu dan menggalakkan pelibatan golongan muda dalam bidang peternakan generasi Grand Agropreneur Muda. Saya sambung bagi jawapan lain secara sambung. Baik. Terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Menteri, dalam usaha kita ingin mencapai sasaran dasar agro makanan negara 2.0, sudah pasti peranan yang dimainkan oleh sektor awam dan juga sektor swasta adalah penting. Jadi kalau kita lihat apakah cabaran, saya lihat cabaran yang kita hadapi sekarang ialah minat pelabur swasta dalam sektor tani ini adalah rendah. Barangkali ini adalah kerana ketidakpastian ataupun keuntungan yang rendah. Ya, kita lihat laporan daripada Kementerian 2019, hanya 54% pelabur swasta adalah ladang durian, 21% dalam pengeluaran cendawan tiram di Negeri Sembilan.
dan selebihnya 25% dalam sektor pertanian lain. Nampaknya dalam sektor peternakan ini pelabur swasta kurang ceburi, dan saya lihat pertumbuhan bagi 10 tahun yang lepas 2010 hingga 2019, pertumbuhan ternakan untuk daging lembu, tenusu dan juga babi adalah negatif. Jadi dalam hal ini bagaimana kita nak memastikan supaya pelabur swasta ini boleh melabur dalam sektor penternakan ini. Ya, saya lihat terutamanya selepas pasca demam babi Afrika tersebut, penternakan babi di Malaysia ini terjejas. Jadi bagaimanakah pihak kementerian dapat bantu sektor industri peternakan ginza ni? Ya, sebab kita tahu ya, adakah kerajaan bersedia untuk kita wujudkan satu pig farming area supaya semua boleh pergi ke sana untuk ya kepengangan sektor penternakan babi ini, supaya masalah-masalah setempat tu boleh selesai. Kedua, kita tahu Agro Bank hanya bagi pinjaman kepada mereka yang produk halal saja. Jadi bagi pengusaha penternakan babi ini, bagaimana kementerian boleh bantu mereka? Dan juga yang ketiga, Speaker, ini last, saya lihat kepada bajet yang dibentangkan, sektor awam untuk 3 penternakan ini, lembu, tenusu, babi, tahun ini 21 juta diperuntukkan untuk pembangunan mereka. Tapi tahun depan hanya tinggal 8 juta saja. Okey, faham. Jadi minta penjelasan Panjang daripada sangat, Menteri. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Rabi yang bertanya. Memang sektor agro makanan ini termasuk penternakan menurun dalam 2 tahun kebelakangan dan sekarang sedang meningkat semula. Penurunan itu diantaranya punca yang utama adalah COVID di mana banyak pekerja-pekerja asing yang balik atau tidak bekerja menyebabkan pengusaha mereka menurun. Dan peningkatan sekarang ini sedang berlaku. Begitulah kita lihat dalam sektor ayam. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berlaku pemulihan dan telur juga sedang berlaku pemulihan. Dan kita dah sampai ke sasaran sekarang ini sehingga bila kita apungkan didapati harganya tidak naik dan ianya stabil di pasaran sekarang. Jadi yang lain-lain itu memanglah mengambil masa sedikit untuk kita bukan kata naik dasar sampai 2030 ini. Nak pulih daripada 2 tahun yang lalu pun sekarang ini kita sedang berangsur terutama dalam hal pedaging. Begitu juga kalau kita kata dalam African Swine Fever. Ni apa ni, sesama babi lah yang berasal dari Afrika ini. Memang kerajaan membantu mereka dari segi ganti rugi yang agak banyak dan sekarang di peringkat penyelesaian yang akhir, iaitu satu pembayaran wang ihsan bagi wabak African Swine Fever 8.1 juta sudah pun selesai bagi negeri Melaka dan Perak. Bagi fasa 2 8.64 juta dalam proses pembayaran di Johor dan juga Pulau Pinang. Jadi bukan saja lembu, kambing saja yang kena penyakit yang disubsidi oleh kerajaan, termasuk babi. Sebab bagi kita, kesemua rakyat Malaysia adalah berhak untuk mereka hidup dan kita bersama dalam mendukung apa makanan mereka, kita akan berusaha bersama. Jadi ini saya kata tadi, unsur-unsur penternakan ini sedang berkembang semula. Minat swasta datang sekarang ni, banyak dah yang datang, terutama nak buka ladang durian, nak buka ladang padi, nak buka ladang berbagai. Minat swasta telah mulai pulih sekarang ini dan kerajaan cuba facilitate mereka supaya berlaku pemulihan dalam hal agro makanan ini dengan seberapa segera yang boleh. Tapi dia mengambil, saya kata tadi, tanam durian pun dia nak dapat hasil 6 tahun ya. Dia tak boleh tanam hari ni esok dapat hasil. Tapi kalau ayam tu cepat sikit, 3-4 bulan dah dapat hasil. Tapi kalau yang daging pun begitu juga, dia akan mengambil masa sedikit. Tapi berlaku pemulihan sekarang. Ini yakinlah apa yang sedang
diusahakan oleh semua rakyat sekarang ini. Saya jemput Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saja. Saya nak meraihkan kehadiran lawatan daripada Persatuan Yang Silaturahim. berhormat, tak boleh begitu sebab lepas Bukit ni minta Bukit Gantang sebut sekali lagi. Ya, Untuk sebut. meraihkan saja kehadiran. Ya. Okey. Tapi sekarang saya jemput Bukit Okey. Gantang dulu. Lepas ni tolong pas kawan-kawan yang akan sebut. Terima kasih. Saya nak sampaikan soalan daripada rakyat di kawasan penanam padi. Sebab Menteri ada pagi ni, rungutannya ialah benih padi dah tak ada dalam pasaran. Dah seminggu mereka cari benih padi, nak beli dah tak ada. Yang ada pun harga luar kawalan. Dan kalau beli, tidak dikeluarkan resit. Harga sekarang yang mereka beli adalah RM68 ke RM75 satu beg. Ada pesawah-pesawah mungkin tak akan bertanam padi pada musim ini. Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Baik, terima kasih. Soalan pasal penternakan, iaitu penternakan ini bila sebut ternak ni benda yang hidup lah. Ayam, ikan, lembu, kebau. Jadi bila padi ini dia tanaman, dia keluar pada soalan itu. Tapi kita sedang berusaha, kita kementerian akan bertindak dengan sempat mungkin, di antaranya penguatkuasaan. Kalau ada persembunyian benih padi, dan ni malam ini sekarang ni live telecast ini, kita harap mereka jangan sorok. Kita akan bertindak kali ini, kita tak kira. Dah berlaku dah penangkapan di 20 tempat, jangan ada berlaku sorokkan benih padi. Ini kita beri amaran lah kepada mereka semua, supaya bekerjasama. Soal harga dan sebagainya kita runding kemudian lagi. Tapi nak bagi orang tanam padi mesti disegerakan. Soal nak naik ke harga padi, nak naik ke harga benih dan semua itu perundingan kemudian. Kita tak boleh gunakan suasana begini untuk menekan satu perkara supaya mereka capai cita-cita mereka dengan menyeksa orang lain. Ini kita beri jaminan lah, kita akan bertindak dengan sebaik mungkin supaya padi dapat ditanam di tahun ini mengikut jadual, kalau seboleh-bolehnya, insya-Allah. Baik, saya jemput Padang Terap. Tak bagi. Padang Terap boleh minta mengalu-alukan siapa yang datang tu. Okay, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mengalu-alukan kehadiran daripada Persatuan Silaturahim Anak Temeluh. Okey. Selamat datang ke Dewan Rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita lihat kerajaan telah mengimport ternakan hidup ni bernilai hampir 1 bilion setiap tahun untuk lembu, kambing dan sebagainya. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi rungutan penternak-penternak kambing sejak akhir-akhir ini, iaitu lambakan kambing daripada Thailand yang menyebabkan masalah jualan kambing tempatan ni merundum disebabkan kambing Thailand ni dijual pada harga yang sangat murah. Ada jual RM250, ada jual RM100 pun ada. Jadi apakah tindakan pihak kerajaan untuk menyelamatkan penternakan pengusaha kambing-kambing di tempatan ni? Terima kasih. Baik, Menteri. Memang Padang Terap kawasan sempadan itu. Memang saya semalam pun pergi ke Perak, di antaranya diberitahu kepada saya ini dah kita makan pun dia beritahu. Ini kambing seluduk daripada Thailand yang dibawa masuk, di antaranya di sebelah Kelantan, kerana sempadan mereka sungai begitu sempit. Dan kita insya-Allah kita akan minta penguatkuasaan sempadan supaya bertindak lebih kerap dan menjaga supaya kita tahu. Dan kenapa kambing di Thailand ini itu begitu murah, sebab mereka di banyaknya kambing lepas. Kambing lepas yang kita tidak tahu sama ada dia ada penyakit atau tidak, karena tidak melalui saluran DVS dan sebagainya. Dan memanglah sekarang ni kalau beras kuranglah sikit diseruduk, karena beras di Thailand pun agak tinggi. Tapi kenapa kambing terlalu murah di sana? Dan kita harap penguatkuasaan sempadan jaga supaya kita pada masa yang sama kita juga berusaha supaya ramai lagi penternak kita, dan kita akan usaha facilitate mereka supaya ternakan kambing ini ternakan yang boleh dicuburi oleh anak-anak muda sekarang. Dan Kedah di antara satu tempat yang berjaya ternakan kambing ini, terutama di kawasan di Jerai Yan, yang nampak penghasilannya begitu tinggi.
dan kita harap ahli-ahli parlimen memainkan peranan supaya mereka dapat ternak, kalau nak is efficient, sufficient semua, sekurang-kurang 200 ekor. Baru satu keluarga itu boleh bergantung sepenuhnya kepada ternakan itu. Kalau kurang daripada itu boleh, tapi tidak sampai ke peringkat pergantungan satu keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri.